Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempersembahkan tentang analisis filem yang bertajuk Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Okay, untuk tim kami, yang pertama kami mempunyai 6 orang dalam tim kami. Yang pertama adalah Ahmad Aiman, yang kedua Megat Hafi, yang ketiga Ahmad Daniel, dan keempat Muhammad Akram, kelima Ahmad Zikri dan saya Muhammad Abdul Syakir. Yang pertama sekali ialah latar belakang filem. Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal ialah sebuah filem penggambaran animasi Malaysia yang ditayangkan pada tahun 2019. Filem ini mengisahkan penggambaran Upin dan Ipin bersama rakan-rakan mereka ke kerajaan dongeng Indraloka. Sepanjang penggambaran ini, mereka akan bertemu dengan pelbagai watak dongeng seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Mak Jenin dan Pak Belalang. Saya akan menceritakan konsep ideologi pemikiran, etika dan budaya. Yang pertama ialah pemikiran, ialah cara seseorang atau sekelompok orang melihat dunia dan menganalisis pelbagai perkara dan peristiwa. Ini termasuk berfikir, rasionalitas, logik dan pemahaman pelbagai disiplin ilmu. Pemikiran boleh termasuk bidang seperti matematik, sains, filsafat atau bidang lain yang melibatkan pertimbangan dan refleksi fikiran. Gagasan, teori dan inovasi yang membentuk perkembangan manusia dan masyarakat diperoleh melalui pemikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, etika. Etika terdiri daripada prinsip-prinsip moral yang mengawal cara manusia bertindak. Pertanyaan moral tentang apa yang betul dan salah, baik atau buruk, dan bagaimana kita sepatutnya bertindak dalam pelbagai keadaan dijawab dalam etika. Berbilang pendekatan berbeza boleh digunakan untuk membincangkan teori etika seperti utilitarianisme yang mengutamakan mencapai 5 kebahagiaan sebanyak mungkin orang, deontologi yang menekankan kewajipan dan prinsip moral universal, dan etika kebajikan yang menekankan pembentukan moral dan karakter individu. Slide seterusnya. Dan yang ketiga, budaya. Budaya merujuk pada seperangkat nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, seni, makanan dan sistem sosial yang dibagikan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Budaya membentuk identiti kelompok atau individu, mempengaruhi cara berfikir, perilaku dan interaksi sosial. Budaya dapat mencakup berbagai aspek seperti agama, adat istiadat, seni rupa, sastra, muzik, tata kelola sosial, sistem kepercayaan dan cara hidup seharian. Budaya tidak hanya merangkumi aspek material, tapi juga aspek imaterial seperti nilai-nilai, norma dan keyakinan yang diwariskan dan dipraktikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang penerapan ideologi pemikiran. Yang pertama adalah melakukan kebaikan demi menegakkan kebenaran. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan bertindak dengan keberanian dan kebajikan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Kita harus memperjuangkan kebenaran dan menjaga integrasi kita bahkan ketika kita susah atau berisiko. Hal ini dapat dilihat dalam filem ini di mana ketika mereka mengetahui tentang rancangan jahat Raja Besiung, mereka tidak gentar dan tetap bertindak dengan berani untuk mengungkap kebenaran. Mereka berusaha untuk mengalahkan Raja Besiung dan mengembalikan keris Siamang Tunggal ke tempat asalnya demi menjaga kedamaian dan kebahagiaan di kampung mereka. Yang kedua adalah berani mengambil risiko dan melawan ketakutan. Nilai ini dapat mengajar kita untuk belajar mengatasi rasa takut dan mengambil risiko dikala kita menghadapi pada situasi yang menakutkan atau membuat kita berasa ragu-ragu. Hal ini membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih sukses dalam kehidupan dan kita dapat mencapai tujuan serta berkembang sebagai individu yang lebih berani. Perkara ini dapat disaksikan dalam filem ini ketika Upin memberanikan diri mereka
untuk membantu majlis yang dalam kesusahan ketika menentang Raja Besiung. Mereka di awalnya berasa ragu-ragu dan takut untuk melawan Raja Besiung. Namun dengan usaha dan keberanian mereka, akhirnya Raja Besiung berjaya juga dilepaskan. Yang ketiga adalah budaya dan warisan harus dihargai dan dipelihara. Budaya dan warisan merupakan khazanah yang tidak ternilai yang harus dipelihara dan terus menjadi kebanggaan negara. Pemeliharaan dan pemeliharaan warisan sejarah adalah amat penting kerana ia membantu generasi yang akan datang untuk memahami dan mendalami sejarah asal-usul kita dan bangga dengan tradisi dan budaya yang dipersembahkan sehingga kini. Dalam filem ini, kita dapat lihat di awal-awal babak ketika Tok Dalam meminta pertolongan UPIP untuk mengemas stolnya dan mereka terjumpa barang-barang lama seperti keris, tombak, baju Melayu dan tanjak yang disimpan dengan keadaan yang baik. Ini menunjukkan bahawa Tok Dalam memelihara dan menghargai barang-barang warisan tradisional dengan baik. Tok Dalam juga merupakan seorang yang sentiasa mempraktikkan budaya tradisional di dalam siri UPIP ini seperti mengajar mereka membuat wap, bermain gasing atau membuat kerapian. Slide seterusnya. Sekarang untuk ulasan penerapan etika. Yang pertama adalah nilai persaudaraan. Nilai persaudaraan dapat diertikan sebagai sikap saling menyayangi, menghargai dan menghormati antara sesama manusia tanpa memandang perbezaan agama, budaya atau status sosial. Dalam filem ini, UPIP menunjukkan hubungan yang sangat erat sebagai saudara kembar. Mereka selalu saling mendukung dan membantu antara satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan tentangan yang mereka hadapi. Selain itu, dalam perjalanan mereka mencari keris Zaman Tunggal yang hilang, UPIP pun bertemu dengan beberapa karakter lain yang juga menjadi sebahagian daripada kisah persaudaraan dalam filem ini. Mereka membentuk kelompok dan saling membantu dalam mengatasi pelbagai rintangan dan tentangan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan dalam filem ini merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk kebaikan bersama adalah sebuah tindakan yang mulia. Ketika kita rela berkorban untuk membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain, kita menunjukkan sikap empati, kepedulian dan prihatin terhadap kepentingan bersama. Seperti dalam video ini di mana Raja Indraloka berkorban dirinya untuk menyelamatkan kerajaannya dengan menyembunyikan keris Zaman Tunggal daripada Raja Besiung mendapatkan kuasa yang boleh memudaratkan kerajaannya. Meskipun Raja Indraloka terkorban, namun pengorbanannya telah menyelamatkan banyak nyawa. Yang ketiga adalah nilai kegigihan. Kegigihan merupakan nilai yang sangat penting untuk mencapai objektif atau mendapatkan matlamat. Kegigihan melibatkan sikap mental dan dorongan yang kuat untuk terus berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan atau kesulitan. Antara bapa yang dapat menunjukkan nilai kegigihan adalah apabila rakan-rakan UPIP telah ditangkap oleh pembantu Raja Besiung, namun mereka tetap gigih mencari jalan untuk mencari keris Zaman Tunggal yang hilang dan mencari jalan untuk membantu rakannya yang dalam kesusahan. Yang terakhir sekali adalah ulasan penerapan budaya. Yang pertama sekali ialah menerapkan budaya nasionalisme. Filem Upin dan Ipin banyak mempersembahkan budaya nasionalisme di mana ia mengajar kita untuk menanam perasaan cintakan bangsa yang mendalam, perasaan mencintai negara dan bangsa sendiri dan semangat kebangsaan. Contoh yang dapat dilihat dalam filem adalah seperti ketika Mat Jenin sebagai pewaris tahta kerajaan Indraloka berjuang menentang kejahatan Raja Besiung yang telah merampas kerajaan dan membunuh Raja Indraloka. Mat Jenin sanggup berjuang bermati-matian dan mengorbankan jiwa raganya demi membebaskan kerajaan Indraloka dari cengkaman Raja Besiung. Yang kedua ialah budaya menghormati terhadap orang tua. Moral yang dapat diambil dari nilai ini adalah bahawa sebagai anak, kita harus selalu menghormati dan menghargai orang tua kita. Orang tua telah memberikan kita kasih sayang, perhatian dan pengorbanan dalam hidup kita sehingga kita perlu menghargai dan membalas budi mereka.
Dengan menghormati orang tua, kita juga dapat belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan mereka dalam menghadapi kehidupan, dan kita dapat menjadikan peribadi yang lebih baik dan bijaksana. Nilai ini dapat dilihat dalam filem ketika Upin cuba untuk menenangkan mak deruma yang dalam kesedihan melihat anaknya yang telah bertukar menjadi batu. Dan yang terakhir sekali ialah nilai kebersamaan. Dengan kerjasama dan saling mendukung, kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan efektif. Kita tidak dapat mengatasi semua rintangan dan tantangan dalam hidup kita sendirian. Tetapi dengan kebersamaan, kita dapat saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Contoh babak yang boleh diambil ialah di mana pertarungan akhir mereka bersama para lanun dari Pelabuhan Megah untuk menewaskan Raja Bersiung bersama pengikutnya. Dengan bantuan yang diberikan itu, mereka dapat saling melengkapi dan membantu satu sama lain menentang musuh. Untuk kesan baik dan untuk kesan penerapan penyampaian ideologi etika dan budaya, ia mempunyai dua kesan, iaitu kesan baik dan kesan buruk. So, saya akan mempersembahkan tentang kesan baik dulu. So, untuk kesan baik, yang pertama adalah mempromosikan keberagamaan budaya. Filem ini menggambarkan budaya Malaysia yang kaya dan sangat beragam melalui setiap karakter yang menjadi watak di dalam filem tersebut dan mempunyai kostum yang mempunyai pelbagai kebudayaan sehingga kini. Sebagai contoh, tanjak yang dipakai oleh Mak Jenin dan keris yang dipakai dalam filem tersebut adalah menjadi satu kebudayaan yang kekal sehingga kini. Bukan itu sahaja, latar belakang cerita yang terdapat di dalam filem ini juga boleh menjadi salah satu sebab ia menunjukkan budaya di Malaysia. Seperti kisah dongeng yang terdapat di dalam filem tersebut adalah Bawang Putih dan Bawang Merah, Menuju Empat Belalang dan Raja Bersiung. Untuk kesan baik yang kedua adalah pendidikan moral dan etika. Melalui penyampaian ideologi dan budaya di dalam filem ini, ia mampu memberikan moral yang sangat baik seperti sikap kejujuran, persahabatan dan juga kerjasama antara satu sama lain, tidak kira agama dan bangsa. Kita boleh lihat di dalam filem ini, salah satu contoh yang kita dapat ambil adalah Upin dan Ipin ingin menyelamatkan kawan-kawan mereka seperti Jajit, Meme dan juga yang lain apabila mereka ditangkap oleh pembantu Raja Bersiung walaupun mereka tahu ia agak berisiko untuk mereka. Karya ini mampu memberi impak yang sangat positif kepada penonton, terutamanya penonton kanak-kanak, supaya mereka dapat menerapkan sikap membantu dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Untuk yang seterusnya adalah kesan buruk penerapan penyampaian ideologi, etika dan budaya. Kesan buruk yang pertama yang kita boleh beri adalah memberi penyampaian yang berlebihan. Filem ini sangat memaksa dan mahu memberi pesan moral yang terlalu banyak sehingga ia mampu mengurangi kualiti filem dan juga ia sangat mengganggu alur cerita. Kesan seterusnya yang kita boleh lihat adalah stereotip budaya. Filem ini juga mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk terjebak dalam stereotip budaya yang sempit. Perkara ini sangat bahaya kerana ia mampu memberi kesan yang sangat buruk disebabkan ia boleh memberi pemahaman yang salah kepada penonton. Seterusnya saya akan teruskan dengan cadangan penambahbaikan. Filem Upin Ipin Keris Hemat Tunggal merupakan filem animasi yang sangat sesuai untuk berbagai lapisan umur. Filem ini mempunyai animasi yang sangat baik, dihasilkan oleh karyawan negara kita
Cerita yang penuh dengan penggembaraan dan komedi ini dapat menarik minat penonton serta berkongsi berkaitan cerita dongeng atau cerita tauladan yang menjadi cerita rakyat di negara Malaysia. Terdapat berbagai aspek yang boleh ditambah sebagai cadangan penambahbaikan berdasarkan filem ini. Salah satunya adalah pendedahan watak. Berbagai watak yang ditunjukkan dalam filem ini tetapi tidak diterangkan dengan lebih mendalam. Contohnya watak Raja Besiung. Watak ini adalah salah satu watak penting yang dimainkan tetapi tidak diterangkan lebih mendalam. Raja Besiung merupakan watak jahat yang telah merampas tahta Indra Loka dari raja sebelum ini dengan menggunakan kuasa yang dimilikinya. Kuasa yang dimiliki Raja Besiung amatlah kuat sehingga mampu mengeluarkan beberapa orang tentera menggunakan tongkat saktinya, tapi filem Upin Ipin Keris Zaman Tunggal tidak menceritakan dari mana asalnya kuasa itu sehingga membuatkan seseorang sangat berkuasa. Jika cerita ini menceritakan dari mana datangnya kuasa dari Raja Besiung, sudah pasti filem ini akan lebih menarik untuk ditonton. Untuk cadangan penambahbaikan seterusnya adalah filem ini akan lebih menarik jika ditambah dengan penerangan garis masa. Ini menjadi salah satu persoalan oleh penonton disebabkan perbezaan garis masa di kedua dunia. Ini boleh dikaitkan ketika Upin dan Ipin dan rakan-rakan kembali di Stor Tok Dalang. Mereka telah berada di Indra Loka lebih dari sehari, tetapi garis masa yang diambil dari dunia mereka hanyalah 5 minit. Perbezaan garis masa ini membuatkan mereka tertanya-tanya adakah pengembaraan yang dialami mereka hanyalah sekadar fantasi atau realiti. Filem Upin Ipin Keris Zaman Tunggal tidak menceritakan perbezaan garis masa tersebut tetapi hanya menceritakan bagaimana mereka boleh sampai ke Indra Loka sahaja. Terdapat pelbagai lagi yang boleh ditambah sebagai cadangan penambahbaikan dalam filem ini tapi hanya 2 ini sahaja yang kami dapat keluarkan. Ini kerana filem Upin Ipin Keris Zaman Tunggal merupakan filem yang sangat menarik untuk ditonton. Kesemua aspek lain seperti aksi yang ditunjukkan, komedi yang dikeluarkan amatlah bersesuaian dengan filem animasi zaman ini. Filem ini mempunyai pelbagai aspek positif yang boleh diambil dan dipraktikan di urusan harian kita. Filem ini telah menunjukkan hasil dengan jumlah penonton yang ditayangkan di program pada masanya yang sangat positif dan menjadi filem contoh untuk filem animasi-animasi lain di masa akan datang. Okay, baiklah, sebagai kesimpulan untuk kita punya filem analisis ini, so apa yang kita simpulkan daripada filem analisis ni, filem Upin Ipin Zaman Tunggal ni adalah filem animasi yang baguslah, yang dapat menggambarkan nilai-nilai ideologi, etika, budaya dalam setiap babak, plot, skrip dan adegan. So dan beberapa pemikiran juga yang boleh kita lihat dalam filem ini yang cuba untuk disampaikan. Contohnya adalah menegakkan kebenaran, belajar untuk berani ambil risiko, lawan ketakutan, menghargai dan memelihara budaya dan warisan. Dalam hal etika pula, filem ini dapat menekankan nilai persaudaraan, pengorbanan, kegigihan dan juga kebersamaan. Okay. Dalam aspek budaya, filem ini juga kita dapat lihat ia juga berhasil untuk mempromosikan kepelbagaian budaya di Malaysia. Dalam karakter dan kostum pula, kita dapat lihat budaya Malaysia, contoh macam Mak Jenin, menggambarkan kepelbagaian budaya dan pemakanan tradisional. Okay. Dalam untuk kesan positif dari penerapan ideologi, kita dapat lihat filem ini dapat mempromosikan budaya, pendidikan moral dan etika serta identiti nasional. Okay. Namun ada juga kesan negatif yang kita dapat lihat dalam filem ini. Contohnya yang seperti saudara kami sampaikan tadi adalah penyampaian dia yang berlebihan dalam yang berlebihan, dia juga dapat mengganggu alur cerita serta pengabaian dalam kepelbagaian yang lainnya selain daripada bangsa Melayu itu sendirilah, dengan fokus pada cerita dan karakter dari satu budaya saja. So ianya dapat meningkatkan risiko terjebak dalam stereotip budaya sempit. Secara keseluruhannya filem ini sesuai lah untuk bagi tontonan umum. Ada komedi, ada pengembaraan dan kualiti animasi 3D-nya yang luar biasa lah. Okay. Akhir sekali saya dapat simpulkan filem ini mengandungi banyak pelajaran yang berguna yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian
ia juga dapat dibuktikan dengan ramainya penonton yang hadir pada pawagam pada waktu itu. Ia juga sebagai satu aspek filem animasi yang baik ya berbanding dengan filem-filem animasi yang lain. Okey, sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.